Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat, selamat bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih. Salam reformasi, salam perjuangan, salam kita menghadapi pengkhianat-pengkhianat nasional ini. Terima kasih kepada Kalim Zen dan juga Syam. Salam dari Brunei, Syam Asmin. Terima kasih. Vincent Koh. LGE arrested. Yeah, I'll be covering that tonight. Papi. Okay, Eunice Setu Krishnan. Salam reformasi. Lawan tetap lawan Marcos Mat Solo. Terima kasih. Kepada kawan-kawan. Wai Chong Yi. Salam reformasi dari Kelang. Terima kasih Wai Chong. Rainy Band. Live. Yes. Azizi Sulaiman dari Banting. Terima kasih. Salam Hai Maidar. Terima kasih. Salam reformasi dari Korea. Korea pun ada. Biar betul ni Korea ni. Rahzan Jaha. Ni mesti minat BTS ni. Salam reformasi dari Senawang. Nur Nilam. Terima kasih. Salam reformasi. Marcos, lawan tetap lawan. Sungai Buloh on. Terima kasih. Suara okey semua. Harap semua okey. Kak Saridah, terima kasih. Salam informasi. Waalaikumsalam. Michael Batten, Said Yo dari Kemaman. Oh, Gombak clear. Gombak. Kita lawan dengan pengkhianat di Gombak dan juga di Tek Hergani. Ledang clear. Ledang clear. Terima kasih Tampin. Salam informasi Alex Siap. Terima kasih. Nur Pusel dari Berlin. Oh, daripada Berlin pun ada. Oh, Sentul. Daripada Berlin, daripada Korea, daripada Brunei kan. Daripada saya tahu daripada Australia pun ada. Daripada Sabah, terima kasih. InsyaAllah kita turun Sabah tak lama lagi. FNR Gemilang, terima kasih dari Melaka, dari Hulu Langat. Muhammad Sani, Ghazali Ahmad dari Batu Pahat, terima kasih Lasong. Lawan tetap lawan. Marcos Ibrahim, Rashinda Nawab. Kita akan cover beberapa topik malam ni insyaAllah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kita mohon kepada kawan-kawan semua supaya kita share. Terima kasih Kak Ina, Marlina Priti. Terima kasih Kak Ina. Terima kasih. Suara okey. Terima kasih. Gombak sudah tak laku. Ya, Kajang okey 15 negeri. Dah kena lapor MPN Sarawak kena selalu buat hal. Tak apa, biarlah dia. Dia kali ni je lah. Lepas ni tak lagi ke mana dah. Salam informasi Kelang. Terima kasih daripada Kelang, daripada Kelantan. Alright. Dari Ipoh yang bersiaran dengan kita pada malam ni insya-Allah. Salam Fazrul Mahdi. Terima kasih dari Sipitang Sabah. Daripada Sabah, ramai juga orang Sabah ni. Section 7 Salam. Okey. Malam ni insya-Allah kita akan bercakap tentang beberapa topik yang paling hangat kita letak kat belakang iaitu berkenaan dengan Lim Guan Eng. Lim Guan Eng yang ditahan di bawah 3 tuduhan di bawah Akta SPRM tahun 2009. Kemudian dia akan disebut kes sebanyak 3 kes yang berbeza, iaitu kes melibatkan terowong di Pulau Pinang. Kemudian tapi yang paling utama, yang itu yang last kali kita akan sentuh. Kita akan menyentuh mengenai hutang tabung harapan. Betulkah tabung harapan itu telah diseleweng? Kemudian RCI, adakah betul RCI itu wajar ditubuhkan kerana Pakatan Harapan telah menjual aset negara? Hutang negara. Betulkah hutang negara mencapai 1 trilion sehingga negara boleh menjadi bankrupt? Dan apa akan jadi kalau negara ini bankrupt sebenarnya? Itu antara benda yang kita akan sentuh. Kemudian ada yang mengatakan terdapat tawaran kepada Parti Keadilan Rakyat untuk menyertai Perikatan Nasional sekiranya UMNO keluar daripada Perikatan Nasional. Sehingga tawaran itu adalah di mana sangat menarik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, memungkinkan beliau boleh menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan Perikatan Nasional yang ada sekarang. So apa cerita? Adakah benar dakwaan tersebut? So benda-benda ini yang kita akan sentuh pada malam ini insya-Allah. Dan kita mohon kepada rakan-rakan dalam keadaan yang ada sekarang ini supaya kita share dan terus kita sebarkan kepada rakan-rakan yang lain, kepada kawan-kawan kita yang lain. Dan saya akan cuba berbicara dalam konteks, dalam cara dan kaedah yang mudah untuk kita fahami, supaya kita tahu bahawa kadang-kadang kita nak cerita tentang benda yang terlalu bombastic, dengan ayat yang bombastic, dengan jargon-jargon legal, jargon-jargon engineering, jargon-jargon accounting, orang tak faham, orang kampung tak faham. Jadi sebab itu saya lebih suka bercakap dalam konteks di mana kita bercakap dengan cara dan kaedah yang mudah, dengan cara dan kaedah yang mudah difahami, supaya nanti bila dia mudah difahami, orang yang nak faham pun, oh ini sebenarnya, alamak, kenapalah susah sangat nak explainkan benda yang terlalu kompleks ni, sebenarnya benda itu mudah saja. Okey. Pertama sekali kita bercerita tentang tabung harapan. Ditanya hari ini di Parlimen berkenaan dengan tabung harapan, ke mana duit tersebut dibelanjakan?
untuk yang tidak mengetahui bahawa pada zaman Pakatan Harapan telah diwujudkan satu tabung dinamakan Tabung Harapan, di mana setiap rakyat Malaysia menderma sejumlah duit mereka, tak kisah berapa jumlah, kepada apa yang dinamakan sebagai Tabung Harapan dilancarkan, dan tujuan Tabung Harapan tersebut tidak lain adalah untuk membayar hutang 1MDB. Untuk makluman yang kita, bahawa interest bunga 1MDB, bunga sahaja adalah sebanyak 2 bilion. Bunga sahaja, belum dia punya pokok lagi. Jadi disebabkan bunga itu 2 bilion, jadi itu merupakan satu bebanan kepada negara, dan dia adalah satu pinjaman jangka masa yang panjang. Sebelum saya cerita tu, terima kasih kepada Cikgu Patrick. Cikgu Patrick daripada Saribas. Patrick Saribas, terima kasih. Jentera kita dari Saribas. InsyaAllah Cikgu Patrick akan menjadi calon di Saribas bagi Parti Keadilan Rakyat, insyaAllah. Okey, shout out kepada geng-geng kita di Saribas. Terima kasih, tak orang nang steady. Alright, balik kepada cerita Tabung Harapan tadi. Telah dinyatakan, hari ini telah jelas dinyatakan oleh Menteri Keuangan Zafrul bahawa semua duit Tabung Harapan itu telah digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Kat mana lagi jelasnya tak tahulah. Itulah jawapan Menteri Keuangan. Akhirnya fitnah PAS, fitnah UMNO yang Pakatan Harapan dah ambil duit itu untuk kegunaan peribadi, sekarang ini telah dimansuhkan, telah dijawab. Malah benda ini telah dinyatakan di dalam MOF punya website bahawa wang tersebut telah digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Namun bila PN mengambil alih kerajaan, kenyataan akhbar itu ditiadakan. Inilah jahat busuknya permainan Perikatan Nasional ini, dan kini telah terbukti bahawa kerajaan Pakatan Harapan telah menggunakan saluran yang betul setiap dana sen yang ada di dalam tabung tersebut untuk menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh Najib Tun Razak, Kerajaan Barisan Nasional UMNO, yang mana rakyat terpaksa menanggung bukan setakat sekarang tetapi sehingga masa akan datang. Bukan itu saja tuan-tuan dan puan-puan, hari ini juga telah didedahkan oleh Menteri Agama bahawa beliau tidak nampak keperluan untuk nak mengadakan RCI, Royal Commission of Inquiry, ataupun Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat kes atau bagi menyiasat tabung haji. Kerana isu yang dimainkan oleh PAS dan UMNO selama ini, dia main isu agama, isu bangsa, standard. Dia kata apa? Bahawa kerajaan Pakatan Harapan telah menjual aset negara kepada Cina, dia kata. Kepada orang Cina. Dia senang je nak flipkan main agama, main bangsa ni. Dia kata jual aset kerajaan kepada Cina. Padahal yang banyak jual aset kerajaan sekarang ni dispose of. Khazanah jual aset, TNB pun jual aset. Biasalah penjualan aset dalam syarikat itu normal. Namun apa begitu, dia mainkan isu ni, sentimen ni, dia main, sehingga dia katakan bahawa tabung haji telah menggadaikan, Pakatan Harapan telah menggadaikan harta duit orang Islam dengan menjual aset orang Islam kepada orang bukan Islam dan Cina, katanya. Padahal, dan kita kena buat RCI ni, Ashraf Wasidi, pemuda UMNO, kata dia kena buat RCI. Akhirnya hari ini Menteri Agama mengatakan tak perlu pun buat RCI, dia kata. Malah telah didedahkan bahawa tindakan Mujahid untuk untuk dia nak dipanggil restructuring the asset. Dia restructure balik aset tersebut di bawah satu SPV, Special Purpose Vehicle. Okey, tabung haji, okey, dia ada aset yang boleh bagi, dia aset ni dia tidak boleh memberi keuntungan. Dia bayar tiap-tiap bulan tapi tak boleh bagi untung. Akhirnya apa yang berlaku? MOF, Kementerian Keuangan, mewujudkan satu syarikat. Dia tahun 1997, Mahathir pernah buat yang dipanggil Dana Harta. Yang ni pun lebih kurang nama dia macam Dana Harta juga. Di mana syarikat ini di bawah MOF, 100% di bawah MOF, membeli aset tabung haji dan juga untuk mengurangkan liability tabung haji. So, dia punya account itu kurang liability, lebih aset, maka dia boleh declare dividen sebagaimana kehendak undang-undang. Tidak berbeza dengan zaman BN UMNO dulu memerintah. Walaupun liability melebihi aset, mereka tetap mengisytiharkan dividen dalam keadaan company tersebut, syarikat tersebut berada dalam keadaan keuangan yang meruncing. Dalam Pakatan Harapan, bila kita take over pada masa itu, kita telah berjaya keluarkan
aset-aset yang bermasalah ini diletakkan di bawah MOF. Dalam pada itu kita telah restructurekan balik dia punya accounting, dia punya debt, dia punya liability, naikkan aset, kurangkan liability. Dalam pada itu kita boleh declare dividend. Dan tindakan inilah satu tindakan yang mendapat pengiktirafan dan dia bukanlah satu benda sesiapa yang bermain dengan corporate, bermain dengan bisnes bilion-bilion, million-million ini, benda restructuring aset dan debt dan liability. Aset dan liability ini adalah satu benda yang biasa dalam mana-mana corporate management. Tapi benda ini sebab orang PAS ni dia bukan reti sangat corporate management ni. Dia benda-benda macam ni mana dia reti. Kita bagi account 1MDB pun Tuan Ibrahim, Tuan Man kata saya berpuas hati dengan penjelasan 1MDB. Dia bukan reti benda-benda macam ni. Jadi bila dia tak reti dengan benda-benda macam ni, dia bagi pula accounting, dia bagi pula tentang kira-kira, dia bagi pula jargon-jargon yang melibatkan benda-benda yang kompleks. Akhirnya benda itu menjadi satu orang kata apa, satu cerita, satu benda yang menjadi benda yang memeningkan kepala dia. Bila memeningkan kepala dia, dia pun kata, Pakatan Harapan telah menjual. Paling senanglah cerita, Pakatan Harapan dah menjual aset-aset ini kepada orang Cina, dia kata, kepada Cina. Aset orang Islam telah dijual kepada Cina. Akhirnya bila diminta diwujudkan RCI, dia kata kena wujud RCI. Bila sekarang ini zaman Perikatan Nasional, di mana PAS menjadi menteri undang-undang, dia kata tidak ada keperluan untuk mewujudkan RCI. Apa PAS kata? Dia kata tak perlu. Kenapa? Kerana kita dah ada semua fakta. Kalau dah ada semua fakta, so bila nak dakwa? Bila nak dedahkan fakta tersebut? Bila nak bagi tahu adakah betul aset tersebut dijual kepada orang bukan Islam atau tidak? So kenapa tak didedahkan sampai sekarang setelah lebih daripada berapa bulan korang memerintah? Tidak ada satu pun dedahan pun. Sepatutnya dedahlah sekarang ini. Di mana aset-aset itu dijual? Kenapa takut nak dedahkan? Dan macam saya kata hari itu, saya setuju dengan penubuhan RCI, Royal Commission of Inquiry. Saya setuju. Tetapi dengan syarat, jangan setakat RCI itu pada zaman Pakatan Harapan. Apa kata kita tarik lagi sampai ke zaman masa Barisan Nasional memerintah. Masa Aziz Baling tu memerintah, si lembaga itu memerintah. Kenapa kita tak tarik sekali pada masa tersebut? Pada masa beliau memerintah, pada masa itu kita tengok kenapa pada masa itu liability melebihi aset. Kenapa tabung haji property THP berhutang terlalu banyak sehingga membebankan tabung haji holding? Kenapa dalam keadaan tersebut ada aset-aset yang sebenarnya tidak perlu dibeli dalam keadaan tidak perlu? Kenapa? Hari ini terdedah juga bahawa pemberi rasuah di London, Mara yang beri rasuah di London sudah pun ditangkap dan didakwa. Bagaimana pula dengan penerima rasuah? Yang sekarang ini salah seorang menteri di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Adakah dia akan terus dilindungi? So bagaimana dalam keadaan tersebut? Itu persoalan-persoalan yang sebenarnya gagal untuk dijawab oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini kerana bagi mereka nak membela mereka ahli-ahli parlimen ini kerana mereka berada dalam keadaan di mana orang kata apa? Umpama telur di hujung tanduk. Itu perumpamaan dia. Jadi nak menutup kesalahan Anwar Musa itu, kesalahan Mara itu, apa dia buat? Dia mula mendakwa Lim Guan Eng. Ini kita cerita bawa Lim Guan Eng, bahawa hari ini Lim Guan Eng ditahan dan akan dibicarakan di bawah 3 tarikh yang berbeza. Berapa pertuduhan kita tak tahu lagi. Tetapi di bawah Akta SPRM 2009, Section 16 A kecil, A besar, Subsection A kecil, Subsection A besar. Kemudian Section 23 dan Section 23 di bawah 3 mahkamah yang berbeza dan mungkin beberapa pertuduhan. Dikatakan di bawah akta, di bawah pertuduhan kes terowong tersebut. Okey, kita give due kita biarkan. Maksudnya daripada segi kaedah ini, benda ini, kalau betul sekiranya benda ini berlaku sebagaimana yang berlaku, okey, kita biarkan. Kita biarkan mahkamah mengambil proses, due process. Tetapi apa yang kita akan persoalkan adalah bagaimana due process itu berlaku. Adakah terdapat due process yang sebenar? Dan kalau sekiranya Lim Guan Eng didakwa di bawah SPRM, maka bagaimana pula dengan pimpinan-pimpinan lain yang sekarang ini masih belum didakwa? Seperti yang saya sebut tadi, skandal Mara, for example. Bagaimana pula dengan skandal NFC dahulu, lembu di dalam kondo? Bagaimana dalam keadaan tersebut? Adakah masih terus dibiarkan? Bagaimana pula dengan skandal kapal terbang enjin hilang? Bagaimana pula skandal-skandal ini? Adakah skandal-skandal ini akan terus dibiarkan? Jadi ini merupakan persoalan yang kita ada sekarang ini. Kenapa benda ini berlaku dalam keadaan situasi yang ada?
Sebab itu saya kata intimidasi kepada ahli-ahli politik ini sudah mula dijalankan. That is why ada yang viral hari ini yang mengatakan bahawa sekarang ini tidak lama lagi pilihan raya akan berlaku. Kerana apa pilihan raya akan berlaku? Kerana sudah ada latihan-latihan yang dilakukan oleh SPR di Selangor dan beberapa negeri yang lain. Saya kata pertama sekali SPR kena bersedia. Okey, sebelum itu saya nak sebut kalau berlaku pilihan raya umum, snap election dalam masa yang terdekat ini, Penang sudah pun menyatakan bahawa mereka tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri dan meneruskan seperti biasa. Jadi kita akan menyaksikan satu pilihan raya yang nanti akan jadi cacah merbah. Sabah nak buat, PRU mungkin buat, Penang tak jadi buat, Sarawak buat benda lain. So nanti kita, kalau dulu Sarawak je yang berbeza. Kami di Sarawak ni 2 tahun sekali mesti election. Setiap 2 tahun selection. Mula-mula PRU, lepas tu PRN. PRU, PRN. 2 tahun sekali. Macam di Semenanjung, di tempat-tempat lain seperti Sabah dan Semenanjung, dia 5 tahun sekali. Sebab PRU dengan PRN serentak. Kami di Sarawak saja di mana PRU dan PRN kami berlaku setiap 2 tahun. Jadi benda ni kalau sekiranya tidak urus takbir dengan betul, tidak lama lagi Sabah pun akan jadi macam Sarawak dan juga Penang pun akan jadi macam Sarawak. Di mana PRU dan PRN tidak akan berlaku serentak. Dia isu dia nanti kalau kita orang dah biasa dah berapa tahun dah macam tu, berpuluh tahun dah macam tu. Tapi dalam keadaan di mana rakyat kena turun untuk mengundi, itu akan jadi satu masalah. Namun begitu, kita kata dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, kenapa dia nak teruskan dakwaan kepada Lim Guan Eng? Ini merupakan satu intimidasi kepada Pakatan Harapan. Pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan kerana apa? Undi yang ada, kerusi yang ada dalam Perikatan Nasional ini adalah terlalu kecil, terlalu nipis, terlalu orang kata apa, lebih lagi nipis daripada kulit bawang. 111 dalam pertukaran nak menukar speaker hari itu pun 111 kerana apa? Seorang itu stroke. Kalau kita tengok Maximus Ongkili itu sakit. Dia dalam keadaan sakit itu maka dia ada 111 undi. Bayangkan sekiranya berlaku pembentangan bajet pada hujung tahun ini. Bagaimana keadaan kerajaan pengkhianat Muhyiddin Yassin ini mampu bertahan untuk mempertahankan bajet tersebut. Kerana apa? Bajet itu penting bagi survival politik bersatu dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang. Kita tahu survival ini penting dalam kita dan mereka nak menghadapi pilihan raya. Survival politik ini penting bagi mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, apabila mereka berada seumpama telur di hujung tanduk, mereka akan cuba apa-apa saja intimidasi kepada ahli-ahli parlimen di seluruh di Pakatan Harapan di seluruh Malaysia ini bagi mereka hendak menjelaskan keadaan dan situasi dan bagi mereka hendak mengadakan intimidasi untuk tujuan apa? Supaya ahli-ahli parlimen ini melompat ke dalam Perikatan Nasional. Jangan terkejut kalau saya katakan selepas PRU ini ada lagi ahli parlimen Pakatan Harapan yang akan melompat ke Perikatan Nasional. Akan ada Pakatan Harapan yang akan melompat ke Perikatan Nasional disebabkan oleh intimidasi ini yang akan berlaku. Ini selepas PRN Sabah ni, bukan PRU, selepas PRN Sabah ini. PRU berlaku atau tidak? Itu saya kata. Dia bergantung kepada situasi. Itu saya kata. Malam tadi saya dah sebut. Itu dipanggil sebagai cost benefit analysis. Analisa cost dan juga kelebihan atau benefit. Dia kena kira. Sekiranya dia melakukan satu perkara, kos untuk melakukan perkara itu adakah lebih tinggi berbanding dengan apa yang dia dapat? Contohnya saya kata, kalau sekiranya snap election diumumkan dalam masa yang terdekat, PRU diumumkan dalam masa yang terdekat, adakah dia ni PRU dalam keadaan Muhyiddin rela, bukannya Muhyiddin terpaksa. Ini kita cerita rela dulu. Adakah PRU itu akan memberi advantage kepada Muhyiddin atau tidak? Jawapan mudahnya tidak. Dia tidak memberi advantage kepada Muhyiddin dalam keadaan situasi sekali. Zahid Hamidi masih lagi Presiden UMNO, di mana beliau masih lagi mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada hendak bekerjasama dengan bersatu atau tidak di dalam Mufakat Nasional ni. Mufakat Nasional ni nak bekerja dengan bersatu atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, kalau sekiranya dalam keadaan sekarang ini, dia masih lagi mempunyai kuasa untuk menarik ahli-ahli parlimen dan juga meletakkan orang-orang dia bertanding di kawasan-kawasan di mana bersatu bertanding sebelum ini. Kita kena faham, bersatu tidak ada branding. Orang tidak mengenali parti bersatu. Orang kenal Muhyiddin Yassin,
Tetapi orang tidak kenal Parti Bersatu. Orang tidak kenal Parti Bersatu, jentera mereka tidak ada, dana mereka tidak ada. Bersatu tidak mempunyai dana yang cukup untuk nak melawan UMNO. Kita tolak tepi Pakatan Harapan. Kita bercakap tentang UMNO dahulu. Dia tidak cukup untuk nak melawan UMNO sekalipun. Betul saya kata, setiap DUN sekurang-kurangnya dia memerlukan 700,000 ke 1 juta. Itu baru DUN. Parlimen sekurang-kurangnya 3 juta, 2 ke 3 juta untuk setiap parlimen. Mampu ke dia nak bertanding di setiap tempat ini? Daripada segi keuangan dia. Itu baru kita sebut tentang keuangan. Bagi pula tentang jentera. Kita dah berada dalam pilihan raya ini lebih 20 tahun. Kita tahu bagaimana perit jerihnya untuk kita nak bertanding dalam pilihan raya. Apa kos yang kita perlukan. Bagaimana kita nak menghadapi situasi. Apa benda yang kita yang kita nak gunakan dalam keadaan sekarang ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam situasi yang ada sekarang ini, kalau sekiranya situasi sekarang tidak berubah, maksudnya Zahid itu masih lagi UMNO punya leader, election itu kemungkinan besar tidak akan berlaku. Namun, ini saya bagi disclaimer, namun dia ada possibility. Saya sebut tadi bahawa jangan ingat tawaran-tawaran itu sudah berhenti. Saya tahu tawaran itu ada beberapa ahli parlimen Pakatan Harapan ada menerima tawaran. Ada menerima tawaran. Siapa? Saya tak boleh nak cakap lah siapa. Tetapi mereka sendiri mengatakan bahawa mereka ada menerima tawaran untuk lompat parti. Dan itu saya kata selepas PRN Sabah ini akan ada pengumuman lompat parti daripada ahli Pakatan Harapan pergi kepada PN kalau sekiranya sesuatu itu berlaku. Tapi ini bukan pasti, akan ada. Namun sebab itu kenapa? Seboleh mungkin Muhyiddin cuba untuk memastikan kerajaan ini tidak tumbang. Dia akan cuba prolongkan kerajaan ini sampai habis term. Dia akan cuba prolongkan kerajaan ini sehingga habis term. Walaupun sehingga menawarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia asalkan keadilan boleh menyertai Perikatan Nasional. Keadilan ditawarkan untuk menyertai Perikatan Nasional. Dalam keadaan tolak DAP, tolak amanah, okey ambil amanah pun tak apa. Tapi keadilan menyertai Perikatan Nasional di bawah siapa? Muhyiddin Yassin. Anda ingat kenapa jawatan timbalan menteri itu dibiarkan kosong? Anda ingat kenapa? Kalau kita fikir secara logik lah. Dan tawaran sebagaimana yang saya dengar sebelum ini bahawa tawaran terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, bab kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, tawaran itu adalah sangat hebat. Lagi bagus daripada apa yang Mahathir tawarkan. Dan apa yang lebih bagus yang boleh ditawarkan oleh Muhyiddin, melainkan menjadi Perdana Menteri. So kalau sekiranya keadilan terima, so macam mana keadaan kita sekarang? Adakah kita setuju atau tidak? Itu saya kata tadi. Ahli-ahli keadilan ini berpegang kepada dasar prinsip. Dia bukan macai walaon yang walak buta-butuli kepada pimpinan. Dia bukan macam PAS. Kalau kita tak setuju, kita lawan, tetap lawan. Secara dasarnya kita tak setuju dan secara dasarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah mengatakan di dalam satu mesyuarat tertutup bahawa tidak ada kerjasama dengan kerajaan Perikatan Nasional walaupun sudah ada terdapat tawaran. Tawaran itu ada. Sudah ada tawaran kepada kerajaan, kepada keadilan bagi menyertai kerajaan Perikatan Nasional. Kenapa kepada keadilan? Kita kena faham, UMNO ada 39 kerusi. Keadilan ada 38 kerusi. Kalau sekiranya 39 kerusi UMNO itu keluar, katakanlah, mereka takkan keluar lah, tapi katakanlah mereka keluar, keadilan boleh compensate 38 kerusi dengan beberapa kerusi yang lain di mana mereka boleh masuk dan membentuk kerajaan yang ada sekarang. Itu tak sukar. Tak susah bagi kerajaan pengkhianat ini untuk mereka nak bayar beberapa ahli parlimen 2-3 orang lagi untuk lompat parti. Namun begitu, macam saya kata, it's not just about jawatan. When we talk about reform, bila kita bercakap tentang reform, kita bercakap tentang bukan setakat idealisme reform itu, tetapi orang yang buat reform tu kena betul-betul reform. Bukan dia atas pentas bercakap tentang reform, tetapi dia punya dinner dia, lobster je 2,000. Makan lobster 2,000. Macam mana keadaan tersebut? Rumah dia mewah. Dia punya setiausaha, bukan setiausaha agung, setiausaha politik dia, rumah beli juta cash. Tapi orang ni bercakap tentang reform. Oh, ini sangat memalukan dalam situasi yang ada sekarang ini.
Sangat memalukan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, sebab itu apa yang kita nak bawa. Dalam keadaan negara ini, ada yang tanya saya tadi. Okay. Itu kita dah jelas. Dah jelas. Tentang negara, dia kata, hutang negara 1 trilion. Sebab itu kalau kita nak ambil alih negara kita sekarang ini, kita kena pastikan negara ini dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar mahu bercakap tentang reform. Dan bukan orang yang 50-50 masih lagi nak memberi kelebihan kepada kroni-kroni. Bukan. Kerana apa? Hutang negara lebih daripada 1 trilion. Dan ini diakui sendiri oleh Menteri Keuangan. Diakui sendiri oleh kerajaan yang ada sekarang. Kenapa saya kata diakui? Tidak ada satu kenyataan pun daripada kerajaan sekarang menolak dakwaan bahawa hutang negara kita kurang daripada 1 trilion. Tidak ada. Okeylah kalau kita kata sebenarnya hutang negara kita 600 bilion, almost 700 bilion. Tetapi yang lain tu adalah debt guarantee daripada kerajaan. Sebab itulah kita ada sampai 1 trilion. Debt guarantee ni kita tengok pula kepada school of thoughts, kepada ekonomis. Ada ekonomis kata kena kira, ada ekonomis kata kita tak kira. Okeylah kita tolak tepi. 700 bilion itu pun sebenarnya satu bebanan yang sangat besar. Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 1995, masa itu hutang negara 35 ke 38 bilion saja. Nak compare. Ada orang kata, alah itu tahun 90-an, lainlah. Okey, kalau kita kali 10 pun baru 300 bilion. Ini sampai 600 bilion. Double daripada apa yang sepatutnya. Memang pendapatan kita 1 trilion. Pendapatan negara kita, GDP kita trilion. Tetapi dalam masa sama, kita tak boleh bercakap tentang hutang. Di mana hutang itu kita bukan hutang yang macam Singapura, hutang dia lain. Dia memang hutang dia tinggi. Tapi Singapura, hutang dia, hutang apa? Hutang bila, sebab dia adalah satu financial hub. Bila wang luar negara masuk ke dalam negara dia, itu hutang yang bagus. Sebab wang itu dipanggil sebagai kredit. Sebab dia pegang, macam bank lah, bank pegang duit kita. Dia berhutang dengan kita sebenarnya. Tetapi hutang itu duit di dalam bank. Kita punya hutang, duit kita keluar. So, apa akan jadi kalau sekiranya negara bankrupt? Ada yang kata situ, negara boleh bankrupt ke? Jawapannya, negara bukan bankrupt. Negara boleh, dia tak muflis atau bankrupt sebagaimana bankruptnya sebuah syarikat atau individu. Tetapi banyak negara sebelum ini pernah menghadapi keadaan di mana dia tak mampu membayar hutang. Greece, for example. Ireland, for example. Argentina, 2001, for example. North Korea, 1987, for example. Russia in 1990s, kalau tak silap. Ke late 80s kalau tak silap, di mana mereka tidak mampu membayar hutang, bond yang dikeluarkan dia tak mampu nak bayar. So apa yang berlaku? Akhirnya intervensi daripada negara luar, bank negara, IMF, dan pernah berlaku tahun 1999 Mahathir mengambil wang daripada IMF ataupun World Bank, saya tak ingat salah satu, di mana digunakan untuk menyelamatkan negara walaupun dia tak mengaku. Dan ini intervensi daripada luar ini menyebabkan sovereignty, kita punya kedaulatan negara kita berkemungkinan. Dia kata, okey, kau ada hutang terlalu banyak, Malaysia, China pun datang. Okey, aku bagi engkau 1 trilion, aku bagi engkau 500 bilion, tapi dengan syarat port engkau, Laut Cina Selatan, dengan syarat tanah ini kami ambil. 999 tahun punya list, apa macam. Sanggup kita nak menggadaikan tanah kita hanya kerana kita nak bayar hutang. Negara kita tak boleh bankrupt macam orang kata syarikat bankrupt, kena jual semua, tak. Tetapi apa yang berlaku, negara-negara kaya boleh datang, dia kata, okey, aku boleh bayar hutang ini, aku boleh tanggung hutang ini, tetapi ada syarat. Syaratnya sekian. Itu yang berlaku kepada Greece, itu yang berlaku kepada Argentina, itu yang berlaku kepada negara-negara di mana hutang dia terlalu banyak, berlambak. Sehingga mereka tidak mampu. Kenapa? Kerana korupsi yang berlaku di dalam negara mereka. Tuan-tuan, dalam situasi yang ada sekarang ini, balik kepada kajian Perikatan Nasional. Mereka sekarang ini dalam keadaan terdesak untuk mendapatkan wang. Bond tak boleh nak dikeluarkan lagi. Hutang tak boleh nak minta lagi. Kerana apa? Itu saya kata tadi, hari itu. Sepatutnya awal PKP hari itu, negara berhutang. Bukan guna cash yang ada dengan bangganya, kita ada cukup cash untuk nak mengembalikan ekonomi negara. Menteri Keuangan kita ni. Dalam keadaan kita ada cash tu gunakan pada masa, sebab masa tu kita punya debt rating kita bagus. So sepatutnya masa tu kita berhutang, interest rendah. Dalam keadaan debt rating kita teruk sekarang ini, kalau kita berhutang, dia punya interest tu tinggi, tak boleh. Bukan tak boleh, tapi mahal lah. Umpama kita nak beli rumah, mana lebih bagus? Interest 5% ke interest 11%? Kan, tahun 1997 dulu. Nak buat loan rumah sampai 11% kalau kita tengok.
So dalam situasi keadaan itu, sepatutnya kita buat hutang pada masa itu untuk menyelamatkan ekonomi negara. Bila dah tengah-tengah macam ni, tak boleh nak buat hutang sebab interest tinggi, kita gunakan cash reserve yang kita ada. Sepatutnya itu yang kita kena lakukan dalam situasi dan keadaan tersebut. Tetapi itulah dia, terlajak sangat. Kononnya, kita negara kerajaan PN ni hebat, kita tak perlukan hutang. Itu bukan hebat, tu bodoh namanya. Kan? Sebab itu, saya kata, balik kepada cerita kita, adakah kerajaan ini, Kerajaan Perikatan Nasional ini akan dapat pertahanan, PRU akan berlaku atau tidak? Saya kata beberapa possibility. Sebab itu, latihan kena buat lah. SPR kena buat latihan. Snap election kalau dipanggil, dia kena berlaku dalam masa beberapa minggu. Sabah, dia orang tak sangka. Sebab itu, dia orang tak buat training kat Sabah. Tetapi Malaysia ni dia orang jangka dan dia orang kena buat latihan disebabkan oleh COVID. Kalau sebab ini bukan norma biasa. Latihan itu perlu kalau sekiranya pilihan raya itu berlaku dalam keadaan COVID. Itu biasa. Ada orang kata, sekarang ni dia orang buat latihan, confirm lah akan berlaku pilihan raya. Tak confirm. Dia orang kena buat latihan sebab apa? Tak pernah lagi kita ada pilihan raya dalam keadaan COVID. Yalah, Chini hari itu adalah Chini satu tempat. Itu pun SPR menghadapi banyak kesukaran dan belajar benda-benda baru. Jadi dia orang kena train balik kalau sekiranya berlaku snap election dalam tempoh masa. Dan COVID ini dijangka sehingga tahun depan, tuan-tuan dan puan-puan. Selagi mana vaksin dia tak temui. Sehingga tahun depan. Berkemungkinan sehingga tahun depan. Norma ini berlaku sehingga tahun depan. Itu normal. Bukan setakat kat Malaysia. Seluruh dunia pun berlaku demikian. Now, balik kepada isu kita tadi. Okey. Akhirnya, kerajaan yang ada sekarang ini tak mampu nak bertahan. So, tak mampu nak bertahan, snap election itu possible. Tetapi satu lagi kaedah adalah untuk mengadakan intimidasi kepada ahli-ahli parlimen yang ada, memastikan mereka melompat parti, memastikan mereka masuk ke dalam ke dalam Kerajaan Perikatan Nasional, memastikan kekuatan Perikatan Nasional. 10 juta, cerita 10 juta pula. Itu Azmin kata, ada 10 juta ni bodoh. Haniza pun kata 10 juta melanggar perlembagaan. Kemudian Zuraidah pun kata 10 juta tu tak boleh nak pakai sebagainya. Pertama sekali korang sign, itu je. Dalam undang-undang, siapa yang cakap tu bukan lawyer pun, semua bukan lawyer. Ada seorang tu belajar pun tak habis. Aku tahu siapa, malah nak cakap kan. Dia dalam keadaan sekarang ni, poinnya engkau dah sign. Isu perlembagaan kau cuba bawa lah. Sebab kita bukan tengok daripada angle perlembagaan. So bersiap sedialah pengkhianat-pengkhianat untuk menghadapi saman 10 juta. Bismillah. So dalam situasi yang ada sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita boleh harapkan, insya-Allah kita akan cuba membawa satu agenda baru, insya-Allah. Agenda baru kita adalah membawa perubahan kepada negara dengan cara ini. Social media. Saya tak berharap banyak. Tuan-tuan puan-puan kena share je. Bukan susah sangat kan? Ada button share kat situ. Klik share. Share lah ke dalam Facebook, ke dalam WhatsApp, ke dalam Instagram, ke dalam Twitter, ke dalam social media masing-masing. Sebab ini adalah satu kempen baru. Dan kempen baru kita juga, macam saya kata, kita ada dinner yang kita akan buat, insya-Allah. Saya ada perubahan sikit pada tarikh sebab kita kena menghadapi PRN Sabah ini. InsyaAllah kita akan ada perubahan sikit je, tunda sikit sebab PRN Sabah dijangka berlaku pada bulan September. Okey, kita balik kepada cerita Sabah. PRN Sabah ini dijangka berlaku pada bulan September ini, insyaAllah. Dia pengumuman kepada bila berlakunya PRN akan berlangsung pada minggu hadapan. Sama ada Isnin sehingga ke Jumaat itu adalah tarikh di mana PRN itu akan diumumkan, dan PRN itu akan berlaku kalau kita ambil 2 minggu lebih kurang dalam middle the first week bulan, dia akan start the first week of September. So berkemungkinan kalau dia dengan kempen dan sebagainya, so the second week atau the third week of September itu ada kemungkinan di mana PRN Pilihan Raya Negeri Sabah itu akan berlaku dalam tempoh tersebut. Jadi kita risau tempoh untuk dinner tersebut akan clash. Okey, kita balik kepada persoalan Sabah ni. Saya dah sedia belum? Dah sedia. Apakah kebarangkalian, ini kita cakap tentang kebarangkalian, warisan untuk memenangi pilihan raya negeri Sabah, analisa saya. Kita kena faham pertama sekali, apa saja keputusan di dalam PRU yang lepas kepada Sabah dan kepada warisan tidak boleh dijadikan benchmark kepada apa keputusan dan juga mood pengundi pada pilihan raya negeri Sabah yang akan datang ini. Kenapa saya cakap demikian?
Yang pertama sekali, kita kena faham bahawa coalition yang berlaku pada PRU ke-14 adalah satu coalition di mana kerjasama itu di kalangan semua parti. Pada masa itu, Pakatan Harapan dicampur dengan Warisan, dicampur dengan beberapa parti lain tempatan. Mereka bersetuju untuk membentuk satu gabungan. Dan pada masa itu, semua menggunakan logo apa? Logo keadilan. Jangan kita lupa, semua menggunakan logo keadilan. Semua menggunakan logo keadilan. So, bila menggunakan logo keadilan, kecuali di DAP di Sarawak lah, tak menggunakan logo keadilan. Bila semua menggunakan logo keadilan pada waktu tersebut, moodnya berbeza. Cuma pada waktu itu yang membuatkan kita agak sedikit terkilan. Kerana apa? Daripada 60 kerusi yang dipertandingkan, keadilan hanya dapat 6 ke 8 kerusi. Kalau tersilap saya, ada kata 6, ada kata 8. Saya pun tak cek. Ambillah 8 kerusi. Daripada 60 kerusi itu, hanya 8 yang diberikan kepada Parti Keadilan. Tetapi 8 itu pun Keadilan kata tak apalah. Kita berjuang demi kerana nak memenangi Sabah, nak memenangi pilihan raya yang ke-14, maka kita tak apalah, give and take juga. Kita bagi juga kerusi itu kepada Warisan, walaupun Warisan adalah parti baru yang tidak dikenali. Orang mengenali Syafiq Abdal, tetapi calon-calon lain tu orang tidak kenali. Dia katalah parti lokal dan sebagainya, tetapi mereka tidak dikenali. Akhirnya, apa yang berlaku dalam situasi itu, dalam keadaan tersebut, kita menang. Dan kita kena faham, situasi itu berubah apabila Warisan dan Mahathir bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Coalition Pakatan Harapan itu, Warisan dan bersatu keluar daripada coalition tersebut. Bersatu ni, yang bersatu within tu kita tolak tepi. Bersatu Mahathir yang keluar daripada Pakatan Harapan. Dan Warisan itu menyokong bersatu. Dan menyokong Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dan tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ini merupakan satu kekecewaan yang sangat besar kepada ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat di Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat satu perkara. Ahli Parti Keadilan Rakyat kedua terbesar, atau kalau ada tengok ada kedua, ketiga macam tu, terbesar di Malaysia adalah di Sabah. Warisan tidak boleh menafikan hak ini. Warisan tidak boleh menafikan hakikat ini. Malah ahli warisan di Sabah pun, saya terasa tidak seramai ahli Parti Keadilan di Sabah. Jadi sekiranya sentimen itu sudah ada dan Warisan tidak mahu berkompromi daripada segi kerusi. Saya dengar cerita kerusi itu dah mula dibahagi, tetapi dalam keadaan tidak memberikan satu advantage yang besar kepada Parti Keadilan Rakyat. Kalau sekiranya benda ini tidak diselesaikan dengan cara yang lebih baik, dia kena lebih daripada 15 kerusi kena bagi kepada Parti Keadilan Rakyat. Kalau tidak lebih daripada 15 kerusi, kita kena ingat hari itu 60 kerusi. Sekarang ini sudah jadi 73 kerusi. Terdapat 13 DUN, Dewan Undangan Negeri Baru. Dalam keadaan ini, tuan-tuan dan puan-puan, takkanlah Parti Keadilan Rakyat dapat 8 kerusi lagi. 10 kerusi je. Sekurang-kurangnya 20 ke 30 kerusi. Kita tak minta half lah. Kita tak minta 35-40 kerusi. Kita tak minta. Sekurang-kurangnya 20 kerusi. Kenapa? Nak atau tidak, suka atau tidak, Warisan sekarang ini, dia tidak lagi berada di atas dan keadilan di bawah. Tidak. Ahli Parti Keadilan Rakyat di Sabah adalah kedua terbesar selepas Selangor. 200,000 lebih ahli Parti Keadilan Rakyat berada di Sabah. Bayangkan kalau sekiranya terdapat sabotaj. Kerana apa? Kerana rundingan itu tidak betul. Ini bukan ugutan, tapi kita kena melihat realiti. Kita kena melihat realiti. Warisan sebagai parti baru. Partinya parti baru. Logonya mungkin tak dikenali di kawasan-kawasan pedalaman sebagaimana logo keadilan. So persoalan sekarang ni nak pakai logo apa? Amanah hari itu mencadangkan kita semua pakai logo Warisan, kenapa? Saya rasa lebih selesa kalau kita pakai logo keadilan. Semua kita pakai logo keadilan. Logo Warisan belum tentu orang kenal. Oh, orang dah kenal Is dekat Sabah, kau tak tahu. Tuan-tuan dan puan, saya tahu. Tak percaya pergi pedalaman. Tak payah pedalaman lah, pergi dalam kawasan-kawasan bukan urban tapi semi-urban. Pinggir bandar. You buat kajian sendiri, kita tengok daripada segi kekuatan tu bagaimana.
Kenapa? Objektif kita nak menang. Dan kita tak ada masalah. Syafiq Abdal nak jadi menteri besar. Nak jadi ketua menteri sekali lagi. Kita tak ada masalah. Tetapi kita bercakap tentang strategi. Kita bercakap tentang nak kemenangan. Dan mood pengundi pada PRN Sabah kali ini tak sama dengan mood pengundi pada PRU ke-14. Sebab itu bila mood pengundi tidak sama, dalam pada itu, warisan kena delicate. Ini bukan saya bercakap dalam atas kapasiti Parti Keadilan. Tetapi saya bercakap dalam kapasiti melihat analisa benda ini. Kita tak boleh bahagi kerusi sebagaimana kita ingat masa PRU ke-14 dahulu. PRU ke-14 dahulu, keadilan dia boleh bagi kerusi ni kepada warisan kerana pada masa itu kita memikirkan dana kita sebab kita nak menghadapi PRU terlalu besar. Warisan ni dia bertanding kat Sabah je. Kita bertanding seluruh Malaysia. Jadi bila kita bertanding seluruh Malaysia, kita tak boleh nak fokus kepada Sabah. Sekarang ini tidak ada alasan kepada dana lagi. Kita boleh nak bertanding. In fact, kalau nak bagi keadilan bertanding di semua kerusi di Sabah tu pun, kita boleh bertanding di 73 kerusi di Sabah. Tak ada isu. No problem. Persoalannya kita tak nak lah. Kita buat apa? Kita nak lawan semua. Kan? Kita kompromi, kita bagi. Tetapi pembahagian itu harus adil. Pembahagian itu harus sama. Pembahagian itu harus saksama dan harus sejahtera. Kalau tidak, kita takut berlaku sabotaj dalaman. Daripada kalangan ahli-ahli keadilan. Bukannya pimpinan tak sabotaj. Ahli-ahli yang tak puas hati dengan apa yang berlaku sekarang ini. Kawasan di mana ramai ahli keadilan kuat, kukuh dia punya jentera, tiba-tiba letak orang warisan kat situ. Janganlah. Janganlah macam tu. So, kompromi dalam arti kata perbincangan itu harus ada. Okey, sekian saja daripada saya pada malam ini. Kita wrap up dekat situ. Terima kasih kepada yang menonton saya. InsyaAllah merchandise kita, derma, boleh donate dekat binanegara.org. Kita ada mug. Ini mug bukan mug ni lah, tapi mug macam ni. Kita ada t-shirt, kita ada jersey. Kita ada kita punya binanegara.org. Itu website kita untuk kita jual merchandise. Untuk apa? Itulah cara kita nak mengumpul dana untuk kita nak menghadapi sebarang kemungkinan-kemungkinan yang berlaku sekarang ini. Dan kita mohon rakan-rakan dan kawan-kawan semua pergi ke sana. Sebarkan video saya. Edarkan kepada kawan-kawan. Pastikan bahawa kita lawan pengkhianat dan kita terus lawan pengkhianat, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Kita berjumpa lagi pada masa yang lain. Malam esok lah kot. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat bersama keluarga. Selamat tidur malam. Assalamualaikum. Yang penting kita ramai-ramai ucapkan lawan. Tetap lawan. Okey. Assalamualaikum.